Sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana. Tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Ya saudara, apa kabar semua yang sedang menonton Malam Seram? Kan dengar suara dalam tadi Terima kasih pada anda. Selamat malam dan selamat saya rasa ni mungkin anda yang akan bertugas, menjalankan tugas lah. Ada yang tempat kerja, sebab bila saya baca komen-komen anda yang ditinggalkan melalui ruangan komen di saluran YouTube KC Champion ni, ada yang sedang bertugas. Jadi selamat menjalankan tugas anda. Semoga anda tidaklah rasa mengantuk, rasa penat. Yang penting sekali anda dapat jalankan tugas anda dengan sempurna, insya-Allah. Terima kasih kepada semua geng momok yang sudi bersama dengan rancangan Malam Seram Horror Talk Show bertemankan saya Casey. Dan pada anda yang berkongsi kisah, kirimkan email pada Casey. Juga Casey nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan Malam Seram. Selamat tengah malam Casey ucapkan kepada
Momok Captain dan Momok Sarjan. Ini adalah kedua-duanya melanggani konten Berbayar Malam Seram. Terima kasih. Dan welcome back kepada Windows Zip. Semoga tidak ada lagi mungkin perkara-perkara yang terbatuklah pula. Sebut nama Windows Zip ni aku batuk je. Ini Windows Zip ni jangan jadi semoga tak adalah perkara-perkara yang berlaku selepas ini. Harap kita semua masing-masing lah menjaga cara kita bergurau senda. Kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang disengajakan. Jadi harap jauhkanlah. Jadi terima kasih pada yang sedang menonton. Moderator, terima kasih lah kepada moderator yang sentiasa membantu KC menjaga ketenteraman keamanan. Saya pasti bukan senang nak menjaga live chat ni. Lebih lagi ada yang dah jadi kawan. Kadang-kadang kawan ni pun dia bergurau pun dia lupa ada SOP live chat. Jadi bila kawan dah lupa SOP live chat, kawan pula kena tegur, kan? Kawan tu pun melenting lah. Jadi ini bulan Ramadan menguji kesabaran. Kita tengoklah kenapa agaknya kena time out mungkin, kenapa agaknya tiba-tiba kena hidden kan. Jadi supaya kita janganlah sebab nak jadi moderator ni pun tidak boleh berbelah bagilah kena berlaku adil. Jadi sebab itulah mungkin ada yang bukan senang nak menjalankan tugas sebagai seorang moderator. Baik, pada malam ini kita dah 10 hari berpuasa di bulan Ramadan. Jadi apa kata kalau kita berikan tepukan gemuruh kepada kita semua. Wah, Alhamdulillah. Syabas dan tahniah kepada yang dah pun menjalankan ibadah puasa anda dengan sempurna. Semoga dapatlah diteruskan sampai lagi 20 hari lagi dapat menunaikan ibadah ini dengan baiklah. Okey, saya nak mulakan kisah yang pertama pada tengah malam ini dalam rancangan Malam Seram. Yang ini datang daripada pengirim kita bernama Rita. Beliau berkongsi kejadian, katanya saya adalah seorang guru muzik, music teacher lah. Dan saya nak berkongsi kejadian ini berlaku di sebuah sekolah, sebuah sekolah muzik di Damansara. Jadi saya mengendalikan kelas muzik dan saya juga merupakan pemilik syarikat ini. Saya ada sebuah sekolah kecil yang terletak di sebuah bangunan di Damansara, tak nak sebutkanlah nama tempat dia. Kelas muzik saya ni terbagi pada 2 kelas. Satu kelas muzik bermain piano, satu lagi kelas muzik bermain biola. Jadi main piano tu saya lah yang mengajar dan juga ada seorang lagi guru bermain piano, dan bermain biola ada seorang lagi guru yang mengajar. Jadi kita mengajar di sebuah sekolah kecil dan kita adalah beberapa pelajar kan. Apa yang berlaku Casey, baru-baru ini pada tahun lepas bila COVID mula melanda, kita cuba cari cara lah bagaimana nak mendekati pelajar yang nak belajar tapi tak boleh keluar rumah kan kerana COVID. Kita telah pun mengendalikan kelas seperti semua orang lakukan, iaitu melalui online. Dan inilah kisah yang saya nak kongsi dengan anda. Jadi saya menggunakan laptop dengan webcam di dalam kelas muzik saya. Masalahnya kalau kita mengajar untuk bermain muzik melalui webcam ni, kita perlukan 2 kamera. Satu kamera untuk pandang muka kita, satu lagi untuk tengok top down, untuk tengok jari-jari kita yang sedang menekan butang-butang piano tu lah, kata cikgu piano. Jadi waktu tu saya mengajar student saya sekejap saya pegang kamera tu, saya letak dekat atas satu bahagian tu, boleh tengok muka. Bila saya nak bermain tu, saya dekatkan benda tu, saya sengatkan pula kamera tu supaya dapat tengok jari-jari saya menekan butang piano tu lah. So sedang saya main piano, saya tengok bercakap, dan student saya tiba-tiba diam tau. Dia diam dan tiba-tiba dia tutup muka. Dia tutup macam dan saya terperanjat Casey. Seingat saya waktu tu kelas malam, yang saya menganjurkan kelas pada waktu tu malam, dah pukul 9 lebih malam dekat kelas sekolah saya, cuma saya seorang saja yang ada. So student saya tutup muka. Saya tanya student tu lah, Susan,
Susan, kenapa you tutup muka? Tanya saya kepada student saya. Student cakap, cikgu, what is that? Tanya murid saya, kata, apa tu? Saya, what is that what? Apa yang kamu cakap ni? Behind you. Jadi saya ni bila tengok kamera, Casey, saya tengok kamera, saya tak nampak lah. Jadi saya kena tundukkan pandangan saya tengok skrin laptop. Bila saya tengok skrin laptop, iaitu kamera saya ni memaparkan saya, dan belakang saya, Casey, dekat pintu ada susuk tubuh seorang wanita tengah berdiri. Masalahnya, Casey, wanita tu dia berdiri ke belakang macam ni. Jadi badan dia bengkokkan ke belakang. Bengkok habis, Casey, sampai kepala dia nak dekat ke bawah. Kemudian sedang berdiri tengok saya. Bila saya nampak, saya daripada tengok kamera, saya turunkan pandangan saya tengok skrin, saya pun terpekik. Terus saya toleh ke belakang. Anak murid saya mula nak menangis, Casey. Saya cakap dengan dia, okay Susan, I think cikgu rasa setakat di sini sajalah kelas piano kita. Nanti besok kita akan jumpa lagi Okay Susan, okay Susan can off the screen, okay. Saya pun end my lesson, Casey. Bila end lesson, saya toleh belakang, tak nampak orang, Casey. Siapa, Casey? Student saya sampai terperanjat tutup muka. Saya bangun, waktu tu bulu roma saya dah meremang sangat. Hanya Allah saja yang tahu perasaan saya, fikiran saya. Saya keluar jalan dekat koridor pergi bilik sebelah. Semua bilik saya pergi, Casey, tak ada orang. Masalahnya, bila saya datang balik dekat bilik saya yang ada laptop dan juga ada piano, saya dapati saya punya skrin laptop, skrin laptop saya tiba-tiba blank, Casey. Blank. Selalunya dia akan tunjuk desktop. Yang ini dia terus mati. Saya pun pergilah dekat laptop. Saya tekan, laptop tak on. Saya tekan butang on off, tak on. Kenapa Bila skrin tu jadi gelap, saya tetap boleh nampak reflection. Sebab saya punya laptop jenis very reflective surface, dia punya skrin tu. Saya nampak dekat belakang tiba-tiba macam ada orang lari dekat pintu. Zop. Waktu tu Casey dah meremang gila bulu roma. Yelah, saya punya center ni, saya punya sekolah main piano tutup dalam jangka masa yang panjang, Casey. Sebab waktu tu Malaysia juga sedang melalui satu kawalan pergerakan, kan, tak boleh keluar rumah, tak boleh buat tu, hanya essential services, perkhidmatan yang perlu boleh buat operasi. Macam saya ni seorang guru kelas muzik, tak perlu, Casey. Sebab itulah tempat saya ni, center saya ni sunyi dah lama, Casey. Jadi bila datang balik, kemungkinan benda tu dah masuk dalam dan tinggal dalam center saya. Sebelum saya balik, saya pergi ke sebuah bilik. Bilik ni adalah bilik administration. Dekat bilik ni ada kawalan CCTV kamera, dan dekat dalam bilik ini juga ada mikrofon. Mana mikrofon ni kita akan bercakap, akan keluar dekat speaker di dalam classroom yang ada. Saya pun pergilah buka laptop, masukkan kabel dekat laptop tu supaya dia charge. Pergi YouTube, buka bacaan surah, playlist all the way sampai ke pagi. Kemudian saya ambil mikrofon, letak dekat speaker supaya seluruh center saya ni, sekolah saya ni, berkumandang bacaan surah suci. Bila nak balik, Casey, saya tahu benda tu macam marah tau, Casey. Saya boleh rasakan saya punya bilik classroom tu selepas aircon dimatikan, tiba-tiba rasa bahang, Casey. Bahang dia bukan gradually dia rasa bahang. Off aircon, saya buka bacaan surah suci, boom, jadi panas. Mungkin dia marah agaknya. Alhamdulillah gangguan tu berlaku sekali saja. Kemungkinan dengan bantuan bacaan surah suci dari YouTube tu, kemungkinan benda tu larilah. Mungkin kepanasan keluar daripada center saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram dari kiriman Rita untuk rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari.
Okey, itu kisah guru piano. Anak murid sampai tutup muka ternampak sesuatu dekat belakang guru piano. Rupa-rupanya bila dia tengok skrin kat bawah tu, apa tu? Betul satu ketika dahulu di Singapura pun sama juga. Office semua tak beroperasi kebanyakannya. Hanya essential services yang dibenarkan beroperasi. Lain semua tutup sampai makan mungkin beberapa bulan. Selepas tu semua digalakkan untuk work from home kan. Bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah, belajar dari rumah dan macam-macam lagi lah. Setahun telah pun berlalu, kita masih lagi dalam pandemik COVID 2019. Sekarang dah 2021. Vaksin yang dikeluarkan tak banyak tapi mereka tetap harus melaporkan kalau ikut purata daripada apa yang saya baca di internet, lebih kurang 9 juta orang pada laporan dikeluarkan, saya rasa 2 hari lepas kalau tak silap. 2 hari lepas, lebih kurang 9 juta orang telah pun mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Ada beberapa jenis vaksin lah kan. Dan daripada 9 juta, sifar something lah yang telah pun membawa maut lah. Apabila mendapati darah berkumpul, blood clot pada yang terkena dengan vaksin yang digunakan ini. Walaupun jumlahnya tidaklah begitu banyak, tapi mereka tetaplah harus melaporkan tentang risikonya. Sebab kalau anda pergi hospital pun macam itulah, doktor harus memberitahu risiko-risiko tentang mungkin operasi ni, pembedahan ini boleh membawa maut. Sebab akan kemungkinan boleh berlaku kan. Jadi dia kena beritahu anda. Okey, cakap tentang doktor. Kisah berikut ini satu pengalaman berlaku di sebuah hospital dan ini daripada seorang pengawal keselamatan yang menceritakan kisah seram. Tapi masalahnya kisah seram ni dia tak keluar, dia tak alami pun. Katanya saya berada dekat dalam satu bilik yang mana bilik ni dari kiri sampai ke kanan semua adalah monitor screen Casey. Monitor screen memaparkan setiap tingkat, setiap sektor di hospital tersebut. Jadi ada kamera lah. Kamera ni akan tukar flip sini, kamera kedua, kamera ketiga. Tapi banyak skrin lah. Kan, ini kejadian yang dialami datang daripada Encik Mokhtar. Kita ikuti kisahnya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah daripada Encik Mokhtar. Tak maaf Okey, kisah daripada Encik Mokhtar. Beliau bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan tapi kerjanya tak perlu keluar buat clocking sebab kerja tu kerja orang lain Casey. Saya yang tidak begitu sihat, keadaan saya hanya duduk dekat dalam bilik pengawal keselamatan ini, dipanggil security room. Dan saya perlu memerhatikan CCTV kamera yang ada. Dan adalah lagi beberapa report-report yang saya kena buat dan siapkan setiap kali habis shift. So, saya ni juga bertugas sebagai dikatakanlah sini in charge untuk shift saya. Ketika seorang pekerja saya keluar pergi buat clocking, saya suka tengok ke mana dia pergi, dia jalan, dia berhenti dekat mana, dia singgah pergi beli air dan sebagainya. Nanti saya nampak Casey, dia keluar je bilik, saya nampak skrin mana perlu saya pandang. Dah lama Casey kerja ni. Jadi dia keluar bilik, contoh kena tengok skrin A, saya tengok skrin A. Nanti dia kena jalan, dia akan keluar dekat skrin C. Dia bukan B Jalan, keluar dekat skrin C, jalan lagi, dia adalah sunsunan skrin tu, rutin dia kena jalan, ikut rutin tu. So pada malam tu saya ni sedang memerhatikan dia, sambil tu mata saya tengah baca juga surat khabar pada malam tu.
Sampai dekat satu koridor, boleh saya gunakan skrin F, ya, huruf F yang mana dia sepatut berada di sana. Dekat skrin F ni, dekat situ ada beberapa vending machine, mesin-mesin yang menjual makanan-makanan ringan, juga minuman panas dan sejuk. Dia memang suka stop dekat situ. Dia akan beli satu tin air Coca-Cola KC. Coca-Cola tu dia beli, nanti dia akan buka, dia akan minum, dia jalan, continue, sambung dia punya rutin lah. So dia akan berhenti kat situ selalu. Jadi saya pun tengok dekat skrin F tu, memang betul. Sampai sana dia berhenti sekejap. Dia berhenti, and then saya nampak sedang dia nak ambil tin tu, ada seorang perempuan berdiri dekat sebelah dia, mungkin nak beli air sama dengan dia. So saya biarkanlah dia berjalan kan. Dia jalan, perempuan ni ikut dia dari belakang, kemungkinan nak jalan tempat yang sama. Sebab saya ni tengah tengok surat khabar ni, tengok surat khabar, tengok skrin, tengok surat khabar, sebab rutin samalah. Dan bila dia sampai dekat skrin F4, maknanya F4 ni jalan dia dah jauh ke si, dah lepas 2-3 lift dah. Perempuan yang sama masih berada dekat belakang dia. Dan saya tengok lama ke si, perhatikan. Dia jalan, dia berhenti. Bila dia berhenti, saya boleh rasa macam dia ada rasa sesuatu dekat belakang. Sebab beberapa kali dia toleh, perempuan tu masih dekat belakang. Cuma takkanlah kau tak nampak. Dapat lihat, dia cuba gosok-gosok tangan dia. Casey, kemungkinan bulu rumah meremang, kemungkinan dia tengah takut. Clear cut Casey saya nampak. Masalahnya dekat masalahnya dekat hospital, bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan, kita tidak menggunakan walkie-talkie. Kita menggunakan telefon untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Kerana pihak hospital tidak membenarkan walkie-talkie atas kerana frekuensi kita takut mengganggu equipment yang dipasang dekat hospital. Sebab kita kerap berjalan kan keliling hospital. Jadi menggunakan handphone pada waktu-waktu kecemasan. Jadi saya pun carilah phone saya. Mana phone aku Malam tu boleh lupa pula phone letak dekat mana. Betul ke si? Dah baca surat khabar, ternampak benda ni. Mana phone? Cari ke si? Dan akhirnya bila saya dapat phone, saya patah balik dekat skrin tu. Pekerja saya ni dah jalan tapi belakang dia dah tak ada orang dah. So kata Mokhtar, saya pun buat bodoh lah. Dan lat beberapa minit, saya dengar bunyi tit, bunyi orang nak buka pintu. Itu maknanya dia dah sampai lah. Buka pintu, dia pun masuk. Kemudian dia cakap, Bang Mokhtar, apa pasal? Tadi tahu tak, dekat koridor, dia cakap koridor skrin F Saya tanya dia, F, dekat yang saya selalu beli air tu. Apa hal? Meremang abang. Semacam bang, rasa macam ada orang kat belakang pula. Jalan all the way bang, katanya. All the way jalan, tapi rasa macam orang ikut, tapi tak ada orang. Saya hanya senyum. Saya tak nak beritahu dia apa yang berlaku Casey. Kenapa saya tak nak beritahu dia? Kerana budak ni baru. Dan budak sebelumnya kena benda yang sama. Saya cakap dekat dia yang saya nampak apa, dia terus berhenti kerja. Besok lusa tulat tak ada pekerja Casey, tak ada pengganti. Sebab saya cakap apa yang berlaku. Budak ni share dekat saya, tak ada apa-apalah, perasaan kau je. Padahal saya nampak Casey, bila dia toleh 2-3 kali dekat belakang, saya nampak benda tu berdiri dekat belakang dia Casey. Bayangkan saudara, apa yang saya ceritakan ini adalah benar, kata Cik Mokhtar. Sekarang saya nak tanya, perlukah saya berdiam? Yang mana setakat ini bila berdiam, tak adalah dia nak berhenti kerja. Tapi sebelum ni, ada beberapa yang pernah bertugas dengan saya dekat hospital yang sama. Bila saya cakap hospital ni berhantu, saya cakap saya ada ternampak, terus tak datang lagi kerja. Bagaimana? Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya.
Terima kasih pada Abang Mokhtar yang berkongsi kisah berkenaan dengan tadi tu, ya. Pekerja dia tak nak beritahu lah tentang apa yang dia nampak sebab dia tak nak. Sebab sebelum ni ada pengalaman, beberapa pengalaman dia cakap dekat pekerja dia, ni kat sini kau tahu tak, tadi aku nampak kat kamera ni kau tengah jalan. Cik Mokhtar tak nak, sebab akan pekerja tersebut tidak akan datang ke kerja esoknya. Cik Mokhtar kita dia ais lah. Sebab itulah saya katanya saya tak beritahu sebab saya takut besok tak datang. Siapa nak pergi cover buat clocking semua. Saya dah lah kurang sihat. Jadi itulah pengalaman. Anda rasa patut diam ataupun tak baik patut beritahu ke jadi setidak-tidaknya dia tahu. Kalau tanya saya, nantilah saya fikirkanlah jawapannya, ya. Okey, itu daripada Cik Mokhtar. Bagus Cik Mokhtar tak nak beritahu, dia rahsiakan. Budak tu semangat. Abang, tadi bang, abang tu tak dekat vending machine selalu saya beli air. Apasal? Meremang abang. Macam ada benda belakang saya bang. Kalau Cik Mokhtar masuk, actually abang nampak kat CCTV perempuan tu ikut kau. Kau tu tak sampai dekat F4, dekat koridor F4 tu. Abang nampak? Tak apalah bang, besok abang cakap orang lain je lah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, seterusnya saya nak bacakan kisah ini datang daripada mana ni? Okey. Tajuk dia berbunyi begini. Walker anak. Anak dia ada walker kan? Walker tu tempat macam kita letak bayi. Bayi tu akan bergerak, duduk dekat tu. Dia macam berdiri lah. Nanti dia jalan-jalan. Ni. Walker anak. Berbunyi. Pulihkan keadaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam kepada anda. Dan gini, mana tadi idea dia. Saya Hanim dari Ceras, Selangor. Pengalaman ini dah lama berlaku, Kesi. Ketika tu saya masih menyewa di salah satu flat di Ceras dalam tahun 1999 kalau saya ingat. Memang banyak peristiwa misteri yang berlaku sepanjang saya menyewa flat dekat Ceras ni. Banyak sangat. Barang-barang dalam rumah kadang-kadang berubah tempat ke si. Misal kata taruh kunci atas meja, cari macam nak rak. Mana kunci aku ni? Confident letak kunci atas meja. Cari-cari, mana kunci ni? Tahu-tahu kunci tu dekat atas TV ke si. Tahu-tahu kunci tu dekat atas sofa. Aku letak sini ke? Dekat sini lah aku letak. Taklah. Sampai gitu sekali. Barang-barang yang selalu berubah-ubah tempat. Kadang-kadang antaranya pernah berlaku, pernah beli pisang. Pisang, makan buah pisang. Cari. Tak jumpa pisang tu. Mana Bila nak masak nasi, buka tong beras, pisang dalam tong beras. Macam mana tu? Pisang tu boleh berada dalam tong beras. Dan macam-macam lagi lah berlaku. Tapi kisah yang saya ingin ceritakan kali ini lain sikit. Malam tu saya dan suami adalah sedikit selisih faham. Jadi masing-masing merajuk dan tidur agak jauh walaupun masih sekatil ke si. Yelah, hujung katil kiri, hujung katil kanan. Saya tidur menghadap katil bayi saya dan suami tidur membelakangkan saya. Baru saya nak terlelap, tiba-tiba walker anak saya di ruang tamu tu berbunyi. Berbunyi ke si? Mama, papa. Walker tu ada butang yang mana tekan dia akan cakap mama, papa. Berbunyi dan benda ni berlaku tak henti-henti. Saya dan suami terkejut. Terperanjat ke si? Saya bangun dulu saya tengok.
siapa pula anak aku tengah tidur dekat dalam katil bayi ni, dekat ruang tamu. Macam mana walker tu berbunyi Bang, abang, bang. Suami bangun, suami pun dengar. Saya terus peluk suami dalam keadaan ketakutan. Lama juga walker tu berbunyi, lebih kurang dalam 45 minit kemudian berhentilah bunyi walker tu. Lepas kejadian itu, suami terus cabut bateri dan putuskan wire. Seram ke si? Yang kelakar, sebab takut walker tu berbunyi dengan sendiri. Daripada bergaduh dan merajuk pada malam tu, berpelukan terus jadi okey balik. Kisah ni kemungkinan makhluk tu nak tolong tak saya eratkan balik hubungan dengan suami. Tapi kalau alami sendiri Casey pada malam tu, memanglah Casey, ya Allah, berdebar-debar jantung. Rumah dah lah gelap, anak tidur, suami merajuk, saya merajuk. Tiba-tiba tengah tengok kat ruang tamu, Mama, Papa. Terima kasih dan selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu dia kisah daripada pengirim kita tentang walker BB yang berbunyi. Tiba-tiba mungkin hantu tu nak bantulah ya. Dia kata, apa gaduh-gaduh, satu hari kau mati jadi aku juga. Aku menyesal tau. Aku mati dulu, bini aku masih hidup. Salah. Aku mati dulu, suami aku masih hidup sekarang. Dah kahwin satu lagi. Kurang asam betul. Jadi maka itulah dia bantu untuk mengeratkan hubungan. Tapi baguslah selepas tu peluk suami dah okey dah. Okey, kita berkongsi beberapa lagi pengalaman sebentar nanti. Yang ini kita berehat seketika boleh? Casey akan berehat. Kita dengar tazkirah sekejap. Selepas tazkirah, ini membantu untuk mengumpul dana Masjid Mujahidin di Stirling Road. Masjid Mujahidin memerlukan bantuan. Dan awal tadi bila saya temu bual dalam rancangan yang lain, dalam rancangan Cakap Masjid di YouTube channel Casey Champion, saya temu bual Ustaz Windu berkenaan dengan Masjid Rumah Allah. Jadi Ustaz Windu memberikan satu persepsi yang cukup mendalam sangat-sangat. Ya, yang saya bila saya dengar perkongsian Ustaz Windu Wijaya, saya rasa tak ya juga. Jadi bila Ustaz tanya, rumah Allah, masjid ni siapa yang bina? Siapa yang bina? Jadi saya bercakap lah, kita lah manusia yang bina. Salah tu, salah. Dia kata salah. Habis saya tanya siapa bina? Allah yang bina. Dan bila kita dengar jawapan macam tu, klise lah kan. Kalau gitu Allah bina semualah. Bina traffic light, bina rumah. Tapi Ustaz cakap betul. Rumah Allah tu Allah yang bina dengan menggunakan tangan kita. Dengan menggunakan kekuatan, kemampuan kita. Jadi Allah bina guna kita. Macam mana Allah guna kita? Kata Ustaz Windu tu, Allah kasihkan orang-orang tertentu satu kelebihan. Dia kasih macam, dia ni tiba-tiba dapat duit. Tiba-tiba ada rezeki dia bertambah. Dan selepas dia dapat rezeki, Allah kasih dia hidayah. Untuk apa? Aku duit banyak lah, aku patut derma dengan masjid. Dia pergi masjid, dia derma masjid. Masjid tu dapat duit daripada derma anda. Masjid panggil orang-orang yang bertauliah, mereka yang pandai buat bumbu rumah, pandai tu, dia bina masjid tu, cantikkan semula masjid tu. Jadi dari situlah masjid tu dibina melalui itu Allah yang bina melalui kita. Jadi jadi dia dapat duit, rezeki, dia bersyukur, kena hidayah pula jatuh pada dia, dia terus menderma. Jadi macam itulah. Kalau nak menderma masjid, inilah peluangnya untuk membantu Masjid Mujahidin di Stirling Road. Kita dengar tazkirah Ramadan daripada Ustaz Yazid. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi kita bertemu pada bulan Ramadan tahun ini 1442. Tetapi agak berbeza pada tahun-tahun yang lalu. Pada tahun 1441 Hijrah langsung kita tidak bersama-sama berbuka dan bertarawih di masjid. Tetapi kali ini alhamdulillah dapat kita bertarawih hanya had beberapa orang sahaja. Untuk berbuka belum lagi di masjid, insya-Allah boleh kita lakukan di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita boleh laksanakan di rumah. Solat tarawih hanya sunnah sahaja. Kita boleh bersahur, berbuka bersama keluarga. Inilah satu pengajaran yang mungkin lebih baik untuk sama-sama kita berkeluarga. Kerana biasanya kalau kita berbuka dan bersahur ataupun bertarawih di masjid, sekian lama kita tidak bersama-sama dengan keluarga. Mungkin ada keluarga kita tidak mengetahui. Dengan cara ini kita mendidik mereka dengan mengajar ilmu kepada mereka. InsyaAllah bersama-sama setelah kita berbuka puasa ada doanya yang kita baca. Setelah mungkin kita bertarawih, kita bersama-sama, sama ada kita boleh lakukan sama ada 8 rakaat atau 20 rakaat, insya-Allah kita boleh laksanakan dengan keluarga kita. Kemudian yang kedua, insya-Allah kita boleh solat bertarawih bersama mereka dengan kebiasaan kita di masjid. Walaupun kita di masjid, kita bertarawih ada nazam dan sebagainya, insya-Allah kita boleh didik keluarga kita. Dengan keluarga kita, kita didik mereka cara-cara bagaimana kita ni tadi bertarawih di masjid, insya-Allah kita boleh lakukan sama seperti di masjid. Dengan ini insya-Allah alhamdulillah kita dapat mengeratkan lagi silaturahmi kita dengan keluarga kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Ampunilah dosaku.
Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Ya, terima kasih yang sedang mendengar maupun menonton rancangan Malam Seram. Jangan lupa untuk anda kalau suka dengan konten-konten dakwah, ya, konten-konten ukhrawi, konten-konten rohani, kerohanian, ya, anda boleh pergi ke channel KC Champion dan subscribe. Saya sekarang ini dalam proses lah membuat lebih kurang 22 episod, ya, 22 episod konten-konten dakwah ini dengan rancangan Cakap Masjid. Saya temu bual beberapa orang ustaz yang mana kita tanyalah tak semestinya tentang Ramadan, malah apa-apa jua topik yang ingin diapungkan oleh saya dan pihak masjid. Jadi terima kasih pada yang dah menonton. Saya harap dapatlah meningkatkan lebih banyak lagi tontonan, views untuk rancangan istimewa tu, kerana inilah dengan tonton rancangan istimewa seperti itu, tak boleh tonton pun boleh dengar di Spotify pun, di Apple Podcast, Spotify anda cari Bual Champion dan anda akan lihatlah kapsul-kapsul Spotify tu, kerana ini konten ni adalah satu perkara yang dihasilkan oleh masjid sendiri. Masjid jemput wasatizah datang untuk menyebarkan, ya, mesej-mesej dakwah supaya kita menjadi seorang Muslim yang lebih peka, yang lebih mengetahui lah dalam situasi-situasi yang dipaparkan. Jadi kalau belum tonton, bolehlah tonton. Dan saya rasa dalam bulan Ramadan ni, dengan menonton pun insya-Allah kita akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan selepas tonton, kita praktikkan apa yang kita dengar dan tonton, masya-Allah, semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi lah. Terima kasih pada semua. Saya nak sambung kisah sebenarnya yang ini, ya. Selepas ni kalau belum tonton, pergilah tonton dan subscribe saluran. Kalau tak nak subscribe tak apa, jadi asalkan anda dapatlah. Sebab saya rasa konten dia tu, ustaz-ustaz yang saya temu bual, ada yang memang tip-top, cara mereka kongsi pengalaman, dan ada yang itulah, saya harap satu hari dapatlah saya mungkin ada ke lapangan untuk terus sambung rancangan Cakap Masjid ni. Yang ini datang daripada pengirim kita, bernama mana tadi? Hilang pula. Ini dia. Hello KC, hello. Nama saya Mida, Mida. Betul. MEEDA, Mida. Saya nak berkongsi kejadian. Ini pengalaman seram saya ni berlaku ketika saya sedang berada dekat luar rumah. Ini zaman masih lama, masih kecil dulu, KC. Zaman kecil, saya ni berasal daripada sebuah kawasan perkampungan. Dan dulu rumah saya, sekarang ni dah beranak pinak, KC. Saya ni dah boleh dikategorikan sebagai nenek muda. Nenek muda, dah ada cucu. Wah, tahniah. Tapi dulu masa kecil tinggal bersama dengan arwah ibu, dengan arwah ayah. Rumah kita ni tak ada phone, KC. Nak pakai telefon dulu, kena keluar rumah. Dekat kampung saya ni, dia ada satu phone booth. Dekat phone booth ni, sesiapa pun ada nombor boleh telefon. Nanti selalunya kalau saya nak bercakap dengan seseorang, saya akan cakap lah, nanti kau call aku pukul 8. Aku tunggu dekat phone booth. Pergilah, sebelum pukul 8 tu dah sampai ke si? Dah sampai, lama ni dah sampai, standby dekat tepi. Situ ada satu bangku tempat duduk kejap. Nanti pukul 8 kadang terlebih sikit pukul 8, kalau kering-kering, saya pun angkat tu lah orang yang nak berbual dengan saya. Zaman dulu ke si? Sekarang senang, semua handphone swipe left, swipe right. Boy, kemain Cik Mida. Jadi kata Cik Mida kita ni, macam itulah dulu saya nak bercakap dengan boyfriend saya dulu. Jadi dulu nak cakap dengan boyfriend, tak boleh cakap dengan mak, dengan ayah, kena pelangkong ke si. Saya pun cakap nak keluar pergi rumah kawan. Rumah kawan pun memang betul berdekatan dengan booth telefon tu. Kadang-kadang kawan saya jadi operator yang menjawab segala panggilan yang berbunyi. Kawan saya akan jawab lah, sebab rumah dia betul-betul dekat dengan booth telefon. Jadi saya pun pergilah, niat nak pergi rumah kawan, padahal nak bercakap dengan boyfriend. Jadi
waktu tu saya janji boyfriend saya untuk telefon lewat lah KC. Sebab sebelum ni pernah kena tangkap. Saya cakap jangan call lagi pukul 9. Saya kata awak call pukul 10 boleh tak? Saya lambatkan 1 jam. Saya keluar rumah awal. Selepas isyak saya keluar rumah. Kemudian cakap dengan mak lah, mak pergi rumah Mira Yelah, jangan balik lewat sangat, kata mak saya. Pesanan orang tua biasalah KC. Pergi rumah Mira dulu. Saya sampai dekat rumah Mira jam 8 lebih malam lah. Belum pukul 9 pun 8 lebih malam. Boyfriend saya akan telefon pukul 10 kan. Jadi saya sampai rumah Mira. Saya pun duduk borak-borak dengan dia kan. So dekat rumah Mira ni dah berborak-borak semua. Tengok jam, asyik berbual tengok jam. Berbual tengok jam. Sampai kan kawan saya ni tegur, kamu ni tak sabar-sabar. Jam ni baru 9.30. Sampai pukul 10, nak dekat pukul 10 KC, 10 minit sebelum pukul 10 saya dah pergi dah. Mira, aku keluar dulu awalnya phone booth kat depan je ni. Tak apalah, nanti takut dia telefon awal lah. Saya pun bangun KC, keluar. Saya duduk dekat bangku, tunggu telefon tu berdering. Tengah duduk, malam tu sunyi, saya pandang kiri kanan, agak gelap lah kawasan tu. Rumah Mira ada lampu kan. Kawan saya dekat dalam rumah dia. Jadi saya tunggu, tengah tunggu. Tiba-tiba saya dengar suara KC. Mida. Saya sempat toleh belakang kiri kanan saya tengok. Kemudian saya marah kawan saya. Saya pekik, Mira! Kawan saya tak dengar. Jangan main-main aku tahu kau, kata saya dekat kawan saya. Terus telefon berbunyi. Ring ring. Saya pun bangun, angkat. Hello. Hello you, sorry. Boyfriend saya telefon. Kita pun berbual dekat telefon ke si. Tengah cakap punya cakap. Tiba-tiba suara tu datang lagi. Mida. Kalaulah benda ni berlaku pada hari-hari yang lain, saya takut ke si. Oleh kerana malam tu, kata Cik Mida, saya ni dah nekat dah nak cakap dengan boyfriend lama-lama. Rasa takut tolak tepi ke si. Saya pun berbual lama ke si. Berbual. Tiba-tiba ada seorang pakcik ni. Pakcik ni orang kampung juga. Berkopiah putih dengan baju dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni apa ni? Dah malam-malam masih pakai telefon? Saya beritahu mak awak Kejap. Saya tengah cakap dengan kawan saya pasal sekolah. Ish, pergi balik sekarang. Pergi. Saya pun cakap dengan boyfriend, besok kita berbual letak telefon dan saya jalan. KC, pakcik tu cakap dekat saya, sebelum balik jangan masuk rumah dulu. Beri salam, baca surah, terus pergi ambil wuduk. Kenapa pakcik cakap macam aku dengan ni, macam ni Kemudian saya jalan, pakcik ni ikut KC di belakang. Seramnya. Ikut all the way, ikut sampai rumah. Saya berdiri depan pintu rumah, dia nampak saya dari jauh. Saya kenal pakcik ni. Saya angkat tangan, baca. Kemudian saya masuk rumah, barulah dia jalan KC. Saya tak tahu sebenarnya apa dia nampak, kenapa dia suruh saya berhenti dan balik rumah tu buat beberapa perkara yang dikatakan tadi. Tapi KC, kemungkinan pakcik tu selamatkan saya daripada benda yang panggil nama saya beberapa kali ikut saya pulang ke rumah. Wallahualam. Terima kasih. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Nampak kemain boyfriend dia pasal Mida dia panggil, Mida pun tak layan kan. Lautan api kan ku renangi bro. Ini kan pula orang yang makhluk seram yang memanggil namaku. Hui. Ayolah.
Okey, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya Ucu dari Rompin Pahang. Kisah misteri patung Spiderman. Nama dia. Ada kisah. Hari ni ada 2 kisah misteri patung koleksi lah saya rasa. Yang tadi patung Spiderman itu adalah voice note yang saya terima. Yang ini juga tentang patung, tapi bukan patung Spiderman. Patung Dolly. Patung Dolly dalam rumah. Yang mana ini kepunyaan anak saya. Jadi anak saya ni telah pun berangkatlah pergi ke Cairo, iaitu Egypt. Cairo tu nama dia Egypt kalau dalam bahasa Inggeris lah, tapi kalau dalam bahasa Melayu dia panggil Cairo. Di Cairo pergi ke sana untuk melanjutkan pelajaran. Bilik anak saya ni semasa kecil dia memang suka collect anak-anak patung lah, daripada teddy bear, baby doll dan banyak lagi anak-anak patung, dan penuh katil dia dengan anak patung. Jadi bila dia pergi berangkat, dia ada pesan kat saya. Dia kata, mama jangan kacau barang-barang dalam bilik, biarkan macam tu. So saya pun tak nak ganggu. Dipendekkan cerita, kata beliau, waktu anak saya dah berada dekat sana, itu dah lebih kurang nak dekat 2 minggu lah. Saya pun satu petang tu tengah angkat baju nak masukkan dalam almari anak saya, Casey. Jadi bila nak masukkan baju dalam almari, saya terpaksa letak baju tu dekat atas katil kan. Letak atas katil, baru saya buka pintu almari. Bila saya toleh, Casey, baju saya, yang ni seram ni. Bila saya toleh ke belakang, baju saya yang saya lipat tinggi, banyak tu baju, saya letak atas katil, tiba-tiba dibahagi pada 4. Ada stack, 1 stack kecil, 2 stack kecil, 3 stack kecil, 4 stack kecil. Saya toleh belakang, baju aku ni jatuh ke? Ataupun aku yang letak macam ni? Lupa ke si? Saya macam Jadi saya rasa tak sedap hati. Takkan aku letak stack macam ni? Bukankah tadi aku angkat stack tinggi-tinggi? Tak apalah, kemungkinan saya yang letak. Saya pun angkat baju tu letak dalam almari, tutup pintu dan saya jalan. Malam tu nak tidur, saya adalah seorang ibu tunggal, tinggal dalam rumah. Rumah saya hanya ada 3 orang. Anak perempuan saya berada di Cairo untuk lanjutkan pelajaran. Saya ada seorang anak lelaki. Anak lelaki saya tidak ada di rumah pada malam tu. Saya seorang diri dalam rumah, dalam bilik AKC, tengah berbual dengan anak saya dekat telefon, video call. Saya ingat lagi, berbual video call dengan anak saya, bercakap. Dah habis video call, saya letaklah telefon. Bila letak telefon, tiba-tiba dalam bilik AKC, bilik sebelah dengar salah satu anak patung ni, dia belakang dia boleh tekan. Bila AKC tekan, dia akan ketawa. Ui, seram Saudara para penonton Malam Seram, anak patung tu ketawa non-stop ke si? Saya macam bunyi ni macam kenal je. Jadi saya pun bangun. Saya pergi dekat bilik, betul, satu anak patung tu ketawa. Dalam hati saya, ya Allah, takutnya aku. Saya pergi dekat anak patung tu, saya tekan nak berhentikan dia ni, tapi tak henti-henti lah kisi dia ketawa. Last saya daripada belakang tu dia ada zip, buka zip tu ada bateri, saya matikan, power off dan tarik keluar bateri, baru dia berhenti kisi. Baru dia berhenti. Selepas kejadian malam tu, saya dah buat keputusan. Saya tak nak cakap dekat anak saya, biar dia dekat Cairo. Bila dia balik, baru saya jelaskan. Anak patung dia semua saya masuk dalam satu kotak besar, saya tape, kemudian simpan dekat dalam store. Dah tak ada lagi lah gangguan kisah yang berlaku. Malam tu memang boleh nak putus jantung bila dengar anak patung tu ketawa. Terima kasih. Selamat Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim.
Casey dan pendengar Malam Seram. Waalaikumsalam. Saya Uju daripada Rompin, Pahang, Malaysia. Okey, saya ada satu kisah untuk dikongsikan. Kejadian ni 2 tahun lepas. Masa tu dekat Pasir Gudang, saya ada majlis pertunangan anak saudara saya lah. Kejadian ni waktunya petang, Casey. Biasanya cerita seram ni macam malam ke tengah malam kan. Okey. Tapi kejadian ni waktunya dalam pukul 3 lebih lah macam tu. Waktu tu saya seorang dekat homestay, sebab kita orang stay homestay. Jarak homestay ke rumah kakak saya dekatnya, dalam 3 minit je jalan kaki. So yang lain-lain semua dah pergi, saya je yang lambat sikit sebab saya nak iron baju. Tengah-tengah iron baju tu, Casey, saya perasan ada bunyi macam patung Spiderman. Kalau Casey tahulah, patung Spiderman yang budak-budak punya tu, dia ada bunyi muzik dia lah. Macam ada orang tekan button dan dia ada bunyi. Okey, saya tengok anak patung tu, patung Spiderman tu, saya pun ambil. Seingat saya yang beli patung tu untuk anak buah saya yang kecil lah. Lepas tu saya ingat memang saya belum isi bateri dan memang belum beli bateri. So macam mana dia boleh bunyi? Saya ambil, saya terbalikkan belakang dia dan saya tengok ruang yang untuk tempat bateri tu memang kosong, Casey. So memang tak ada bateri kat situ. Sedangkan benda tu, bila saya ambil, benda tu dah tak bunyi lah, dah senyap. So saya pun letak balik kat sofa, sambung balik iron baju. Lepas 2-3 minit lepas tu berbunyi lagi dan dia, lampu dia macam ada menyala tau, kat tempat button tu ada menyala merah. Saya pun ambil, tengok lagi belakang, memang still tak ada bateri. Itulah yang buat saya peliknya. Lepas tu saya campak je patung tu, saya pun siap-siap dan keluarlah pergi rumah kat saya. Saya tak tahulah apa, buang je lepas tu patung tu. Okey, terima kasih. Selamat malam seram. Ya, selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu dia pengalaman. Terima kasih pada teman kita berkongsi patung Spiderman. Tak ada bateri tapi menyala. Dia pakai solar energy. Husnuzon. Husnuzon pun biarlah bertempat. Okey. Terima kasih tadi kisah yang dikongsi sama berlaku bila anak dia pergi melanjutkan pelajaran di Egypt ataupun Cairo. Macam pernah dengar nama Cairo, Egypt. Okey. Tak apa, nanti saya akan kongsi satu kisah yang saya pernah baca dulu ketika saya mengendalikan sebuah rancangan di radio dulu kan. Nanti akan saya kongsi dengan anda. Saya ingat kisah tu dulu berlaku juga di Kahira. Baru ingat nama dia. Ya Allah, Kahira. Nanti saya akan cuba ingat balik pengalaman. Kalau ada email tu saya cuba cari, kalau ada saya ketengahkan. Pelajar universiti belajar, pergi belajar melanjutkan pelajaran dalam pembelajaran ilmu pembelajaran Islam kan. Kemudian sampai dekat sana dia menetap di sebuah macam asrama gitulah bukan asrama, di sebuah apartmen. Dia ada sewa sebuah apartmen dan something happen lah. Itu yang saya ingat, tapi detail saya ingat-ingat lupa. Saya cari email tu, saya akan kongsi dengan anda kisah di Kahira ataupun Cairo. Okey, seterusnya kiriman daripada yang ini Lan Zeppelin. Betul, Lan Zeppelin. Assalamualaikum Bro Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Casey? Betul ke Casey, orang cakap kita jangan takut dengan hantu sebab kita ni lebih berkuasa daripada jin, syaitan dan iblis. Tapi kenapa bila kita tunjuk kita tak takut, dia makin nak mengganggu kita pula? Ini berlaku pada saya, Casey. Saya dengan kawan pernah pergi ke Hospital Lama Changi. Sampai dekat Hospital Lama Changi, bila berada dekat dalam kawasan hospital tu, kita berada dekat bilik ward. Masa tu dah 1 pagi. Kita seramai 6 orang berjalan dengan lampu solo dan handphone pada ketika itu. Tengah solo kiri kanan, daripada bawah sampai atas. Rasa seram cuma sekadar kerana tempat tu sunyi, tempat tu dah lama terbiar, tempat tu gelap.
Selain dari itu, semua imajinasi orang yang ikut ekspedisi malam tersebut. Kalau kita tak imagine benda seram, kita takkan takut Casey. Dan ini terjadi pada saya. So kawan saya tengoklah dia macam takut-takut. Saya cakap, korang ni apa takut sangat ni? Setakat gelap aja tempat macam ni. Saya kata pada kawan saya, ni gelap aja ni, tak ada benda pun. Saya sampai buktikan yang saya boleh buat. Saya lari dekat koridor hujung, dah gelap Casey, sorang-sorang. Kawan saya cakap, Mat, tak payah lah Mat, tak payah Mat. Saya tetap lari sampai hujung Casey. Kemudian, dengar suara aku tak? Saya pekik. Dengar, datang balik. Saya datang balik, saya kata, kau tengok tak? Tak ada benda. Itu semua dalam fikiran kita. Tempat gelap, sunyi, bangunan usang, pap, terus keluar muka-muka hantu yang kita pernah tonton dalam filem. Kalau kita fikir hantu-hantu lah. Apa kata kalau kita fikir tempat ni, banyak malaikat. Tak ke kita rasa tak takut? Tetap kawan-kawan ni cakap diorang takut dan tempat macam ni memang tempat dia, kata kawan saya. So saya pun malas nak layan. Sampai dekat satu bilik ward ni, saya masuk dalam. Saya cakap, oi, hantu, keluarlah. Kalau berani tunjukkan diri. Jangan setakat nak kasi meremang bulu roma je lah, kata saya kuat Casey waktu tu. Kawan saya dah marah. Mat, apa kau buat ni? Mat, sudah. Keluar hantu. Tak apa, kau nak keluar, kau jangan kacau kawan-kawan aku. Saya kata pada waktu itulah, kau nak keluar, kau jumpa aku. Aku nak cakap dengan kau face to face. Gangster juga Led Zeppelin Tapi kawan dia panggil Mat Jadi saya cabar ke si kawan saya sampai takut. Dan akhirnya mereka batalkan ekspedisi. Kita sama-sama keluar daripada hospital tu. Saya kena marah lah. Apa kau buat Mat? Kau tak kisah ke pasal kawan-kawan yang lain? Aku dah cakap apa, jangan ganggu kawan aku. Aku cakap ganggu aku. Okey apa? Casey tak keluar pun. Tak ada gangguan, tak nampak pun Casey. Sebenarnya hantu ni memang betul, dia takut dengan manusia. Kita ni bila tunjuk kita penakut sangat, dia keluar, dia datang lah. Dia tengok siapa yang paling penakut. Ni ini Mamat ni, ni Mina ni paling penakut. Dia datang, dia rasuk. Jadi ingat, saya takkan takut dengan jin dan syaitan. Sebab itulah Casey, solo ambush, dia boleh pergi tempat-tempat macam ni, tetap tak ada rasa takut. Sebab apa? Sebab dia percaya lebih banyak malaikat daripada jin di dunia ni. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Brother ni dia punya ganas ganas dia semacam lah. Tapi jangan contoh Kadang-kadang saya kan pernah interview Encik Kadi, pernah interview Ustaz Hirman kan. Dan katanya memang benda tu takkan kacau kau. Dia takkan. Dia tahu dia ni tak gunalah. Ini dah jadi kategori kita juga kawan-kawan, jangan kacau dia. Jom kita ikut dia balik. Kita tengok siapa kat rumah. Ada adik perempuan. Mak dia ada lah. Mak dia pun ada. Adik perempuan dia ada. Adik perempuan kena rasuk, mak kena ganggu. Yang kau jadi apa? Tak ada kasi. Mana ada? Cari aku. Janganlah contohi perkara macam ni. Okey, itu kisah daripada Led Zeppelin Nama dia ganas lah Led Zeppelin. Baik, seterusnya yang ini daripada pengirim kita yang nak berkongsi kejadian. Daripada pengirim, siapa nama dia? Kejap Yang ini dah baca. Okey, ini dia. Daripada Rita pun dah baca. Dah. Malam ni saya akan akhiri malam seram lebih awal sedikit. Tapi sebelum tu saya akan baca satu lagi kisah sebelum saya akhiri malam seram. Tak awal banyak pun, awal sikit je sumbangan super sticker, super chat anda. Terima kasih pada semua yang memberikan sumbangan. Dan antaranya saya tengok ni kiriman daripada Black Jack. Terima kasih Black Jack atas sumbangan anda. Terima kasih pada Cinta Hati Yayang. Terima kasih pada Remy Sulaimi. Salam Casey dan geng Momok. Salam dari Jalan Bahar. Jalan Bahar
anda bertugas saya rasa dekat sana. Selamat menjalankan tugas. Add here katanya, terima kasih atas sumbangan super sticker. Terima kasih kepada Masya Allah Yanti, sumbangan anda untuk Malam Seram super sticker Yanti. Terima kasih banyak sumbangan daripada Yanti awal tadi. Mali, terima kasih Mali sumbangan super chat anda. Zainuddin Hassan katanya, Assalamualaikum KC, maaf 2 hari tak dengar Malam Seram. Saya ambil cuti kecemasan, malam ni pun cuti. Abang sulung saya masuk hospital dalam ward kena sawan katanya di sini. Kita doakan semoga abang kepada Bro Zainuddin dapatlah dilindungi dan cepat sembuh dengan segera, dan semoga seluruhnya dipermudahkan segala proses ya. Seterusnya kiriman ini datangnya daripada Datuk Seri Wan Muhammad Amdan. Terima kasih Datuk Seri WMHBWA. Katanya begini, Assalamualaikum kepada semua yang hadir pada malam ini. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita dan memberi hidayah kepada kita. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Kepada semua yang menonton Malam Seram, saya berjanji untuk sampaikan satu lagi cerita sebelum saya akhiri Malam Seram ini. Ingat saudara, bulan Ramadan bulan yang penuh barakah. Rebutlah peluang barakah-barakah yang ada. Ya? Okey, stop it. Okey. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, seterusnya kisah yang saya nak sampaikan daripada pengirim kita bernama mana tadi mana? Okey. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya gunakan Siti, bukan nama sebenar. Kejadian saya ni ketika saya sedang menunggu kawan depan pintu rumah dia di sebuah estate perumahan dekat Shah Alam Section 7. Saya dah janji nak keluar dengan dia. Saya akan jemput dia dan masa tu saya sampai awal. Jadi saya pun tunggulah dekat depan rumah. Dia kata suruh masuk. Saya kata tak payahlah. Malas saya nak park kereta dalam rumah tu KC. Nanti nak kena keluar pula lepas tu. Saya kata tak apalah, aku tunggu depan gate kau ni, dalam kereta sudah. Jadi kawan saya dekat dalam sedang siap-siap dan saya pun sedang tunggu dia di luar. Sedang saya tunggu dekat luar, tiba-tiba saya nampak kenapa perempuan ni jogging malam-malam sorang-sorang, kemudian pakai dress. Orang kalau jogging pakailah pakaian senaman, ya, pakaian untuk melakukan aktiviti-aktiviti jasmani. Tapi dia tak, dia pakai baju putih panjang dan dia tengah lari. Cara dia lari ni saya tengok seram ke sih. Kepalanya kiri kanan sambil dia lari. Macam itulah mungkin. Dan bila dia lari tu Kisi, saya perhatikan dia jalan jauh dah. Sampai dekat jauh dia berhenti Kisi. Saya tengok, perhatikan dari jauh. Tiba-tiba dia belok ke sebelah kanan. Maknanya saya dah tak nampak dia lagi lah, sebab dah terselindung dengan pokok-pokok yang ada dekat situ. Kawan saya masih belum keluar. Tengah duduk, Casey, tiba-tiba nampak dia jog lagi pass by kenderaan yang saya park tepi rumah kawan. Saya masih perhatikan dia. Dalam nak dekat 3-4 kali Casey, dia pusing satu round, dia datang balik, dia jog lagi. 3-4 kali dia pusing. Casey, tiba-tiba tengah duduk, saya nampak dekat sebelah mata kanan saya ni dia tengah berdiri Casey. Betul-betul jarak daripada jalan tu dengan kereta saya tak jauh. Boleh saya katakan dalam mungkin 20 meter jarak jauh dia. Dia berdiri dekat tepi road, tapi muka dia tu dah tutup dengan rambut yang panjang. Saya toleh, saya tengok,
Gila pun dia ni. Saya pun message kawan saya, kat mana ni, cepatlah. Kawan saya kata, dah kat luar ni. Dia angkat tangan lambai-lambai. Saya pun angkat tangan, lambai balik cakap thumbs up. Saya toleh balik tengok dekat tepi tu, perempuan yang berdiri dekat tepi jalan hilang ke si. Mata saya mula tengok depan, tengok belakang dan memang tak nampak dia lagi. Pada time kawan saya dah sampai, dia pun masuk dalam kenderaan, tutup pintu. Saya pun beredah daripada depan rumah dia. Saya sebenarnya tak tahu macam mana saya nak mulakan perbualan saya tentang penampakan saya tadi. Cuma saya tanya dia, rumah kau dekat sini sunyi tak ada benda-benda seram ke? Kawan saya pun buka story. Kata ada. Kau tahu tak, this past few days, kau tahu tak, sejak kebelakangan beberapa hari ni, aku, mak aku, jiran aku semua dengar apa? Dengar bunyi mengilai. Kadang-kadang pukul 12 lebih, kadang-kadang pukul 1 lebih, kita akan terbangun bunyi perempuan mengilai kuat. Saya pun terdiam ke si. Adakah ini perempuan yang sama yang saya nampak jogging malam-malam dalam keadaan yang menyeramkan? Saya buat bodoh lah, tak nak takutkan dia lagi. Kita teruskan perjalanan untuk sampai ke tempat yang kita nak pergi. Sekian saja, terima kasih kerana sudi baca kisah dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Ya, terima kasih atas masa anda luangkan untuk Malam Seram. Esok saya nak, besok saya nak buat, besok hari apa Besok hari Khamis, besok hari Khamis, boleh tinggalkan saranan dekat ruangan komen nanti. Saya nak buat kompilasi cerita dengan satu tema, mungkin saya akan cuba cari 3-4 cerita yang ada tema yang sama. Contohlah kalau tadi saya cerita tentang hospital, mungkin Casey cari cerita hospital boleh tak? Nanti akan saya cuba carilah. Jadi apakah tema yang anda nak esok dalam rancangan Malam Seram? Saja je lah untuk menambahkan kelainan sedikit. Kalau ada, nanti tinggalkan saranan anda dekat komen box. Cerita asrama ke, tengoklah mana yang banyak undian, banyak permintaan, saya akan cuba hadirkan. Sebab sejujurnya email saya banyak sangat. Saya ada lebih kurang 6,000. Betul ni cakap. Ini baru email yang pertama, Casey@Malam Seram. Ada yang masih kirim dekat Casey Champion Mail. Ada yang masih kirim melalui itu. Belum lagi termasuk Facebook PM. Belum lagi termasuk WhatsApp. Email Casey@Malam Seram dah ada 6,000 mail, yang saya rasa banyak sangat. Dan insyaAllah dalam 6,000 mail yang saya ada tu, kemungkinan ada cerita yang mempunyai tema yang sama lah. Tema mungkin hospital, tema pemandu teksi ke. Jadi boleh tinggalkan saranan. Saya akan cuba cari kisah-kisah yang disarankan lah. Jadi tinggalkan komen. Saya tak janji kalau ada, tapi saya tengok mana yang ada, saya akan cuba sempurnakan. Terima kasih pada semua, dan terima kasih pada PJ atas sumbangan. Salam Malam Seram semua. Salam Malam Seram pada anda, dan Casey undurkan diri, dan jumpa anda esok malam dalam Malam Seram. Bye-bye. Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.